Allah. Ada apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batul wal qasim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala al-imam Ibrahim al-Laqani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fanzur ila nafsika thumma intaqili lil alamil ulwi thumma sufli. Fanzur, maka hendak tiliklah olehmu, ila nafsika, kepada diri kamu, thumma, kemudian, intaqili, berpindahlah tilikan kamu itu, lil alami, kepada alam al-ulwi, sebelah atas, sebelah tinggi. Thumma sufli, kemudian kembali balik tilikan kamu tu kepada alam sebelah bawah. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Jauharatut Tauhid karangan Imam Ibrahim al-Laqani rahimahullahu taala. Sehingga pada kata dianya fanzur, maka hendak tilik olehmu. Fanzur ni ialah jawab bagi lamma kana awwalal wajib al-ma'rifah. Nah, lamma tatkala kana adalah awwalal wajib, awal-awal perkara yang dimestikan pada syarak itu ialah al-ma'rifatu, ialah mengenal Allah alal asahi, di atas qaul yang terlebih sahih. Maka wa kana an-nazaru wasilatan laha, maka menilik sini mana ibsar wal fikr, mana berfikir. Karena nazar pada makna lughahnya ialah al-ibsar, melihat. Nah, melihat, apa arti lihat? Mana idrakus syai' bihassatil basari, mendapat sesuatu dengan panca indera penglihatan, itu dipanggil melihat.
Kalau gitu wal fikru, fikir itu pula ialah harakatun nafsi fil ma'qulati. Bergerak jiwa kita tu kepada perkara yang boleh diakalkan. Itu dah. Walaupun perkara tersebut tidak orang panggil boleh dilihat dengan mata kepala, tetapi akal kita tu boleh berfikir. Itu. Maka sebab tu an-nazaru ni boleh juga kita pakai makna al-fikru, artinya berfikir. Fanzur, maka hendak fikirlah olehmu. Gitu maksud. Itu dah. Sebab tu dalam Quran pun banyak Allah Ta'ala guna perkataan nazar. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak tilik? Yani kamu tidak fikir, itu maksud gitu. Bukan makna tilik dengan makna melihat semata-mata. Karena kalau melihat, siapa sahaja yang tidak buta, ada sifat penglihatan pada mata dia, maka dia bolehlah melihat. Tetapi sama ada dia berfikir atau tidak, itu bukan pada penglihatannya, tapi pada fikirannya. Gitu dah. Pada fikirannya. Maka sebab tu fanzur, maka hendak fikir olehmu. Gitu. Ila nafsika, kepada diri kamu. Tu kenapa dikata lagu tu? Karena diri kita ni yang makhluk yang paling dekat, iaitu kita sendiri tu. Kejadian diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum, pada diri kalian, afala tubsirun. Apa kalian tidak melihat? Ini tidak berfikir. Jadi maksud dengan tubsirun di situ ialah tufkiru. Apa kalian tidak berfikir? Fikir lagu mana? Yakni asal kejadian kita tu. Sebagaimana yang Allah Ta'ala ajar kita cara untuk kita kenang balik, fikir balik. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami yang menjadikan manusia itu daripada saripati tanah. Yang itu Adam kita tu kan? Tu. Summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia itu daripada air mani yang tinggal di dalam tempat yang kukuh, itu rahim ibu. Itu. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami yang menjadikan daripada air itu setitik air tadi itu jadilah seketut darah. Kemudian daripada alaqah fa khalaqnal alaqata, dan kami jadikan akan seketut darah tadi itu mudghah, seketut daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian daripada daging itu kami jadikan tulang. Fakasawna al-'idhama lahma, luar daripada daging tadi itu, daripada tulang tadi itu kami jadikan akan daging yang meliputi pada tulang. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami yang membentukkan kejadian tersebut pada rupa-rupa yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkatlah Allah Ta'ala sebaik-baik yang menjadi. Itu Allah Ta'ala ajar kita bagaimana berfikir. Cuba kita ambil air mani itu, kita buat sendiri anak kita, boleh kata boleh? Tak boleh. Karena kita tidak boleh berbuat. Kita manusia ni, hamba ni hanya sebatas ikhtiar, usaha. Ikhtiar, usaha saja. Lama mana orang yang bini puluh-puluh tahun tak dapat anak. Ya gitu Ada orang yang tak bini, na'udzubillah, zina. Lekat perut molek-molek boleh anak.
Itu nak menunjuk kata bahawasanya yang menjadikan itu ialah Allah. Nah, Allah yang menciptakan, bukan kita yang menjadikan anak kita, bukan. Tu. Tu. Maka tilik olehmu, fikir olehmu pada kejadian diri kamu. Kalau masih tak cukup lagi untuk menambahkan keyakinan bahawasanya Tuhan itu ada, Tuhan yang menjadi, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang melayakkan zatnya tu ditaati, yang melayakkan zatnya tu sembah, diabdi, dikhidmati. Summantaqili, kemudian pindahkan fikiran kamu tu lil alamil ulwi, kepada alam sebelah atas. Mana alam yang tinggi? Mana alam yang tinggi? Yakni summa ba'da nazarika fi ahwali nafsika, kemudian daripada kamu tak cukup lagi berfikir pada diri kelakuan engkau, boleh bergerak, boleh diam, boleh bercakap, boleh mengantuk, boleh tidur, boleh bangun, boleh makan, itu semua kelakuan diri kita. Siapa yang menggerak, siapa yang mendiam, siapa yang menjalankan kita, siapa yang menyakitkan kita, siapa yang memberi sihat kita, siapa? Itu sudah cukup dah sebenarnya. Tapi kalau kamu tak cukup lagi dengan diri kamu, dengan kelakuan diri kamu, kamu fikir masih lagi belum lagi menambah keyakinan kamu tentang kewujudan Allah, kekuasaan Allah, maka intaqil, berpindahlah lin nazari fi ahwalil alami. Berpindahlah untuk berfikir pada kelakuan alam al-mansubi ila jihatil ulwi, yang dinisbahkan kepada pihak yang tinggi. Apa makna alam yang sebelah tinggi ni? Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan alam sebelah tinggi itu ialah kullu martafa'a minal falakiyati, tiap-tiap barang yang terangkat daripada segala falak-falak. Mana kalau kita akak kepala tengok, oh nampak bintang, nampak matahari, nampak bulan, nampak awan dan sebagainya. Min samawatin wa kawakiba, daripada segala langit-langit, kemudian bintang-bintang, planet-planet, wa arsyin, dan arash. Arah ni kita tak dapat lihat lah, tapi wajib kita percaya. Wa malaikatin, dan malaikat pun kita tak boleh lihat juga, wajib kita percaya. Wa ghairiha, dan lain daripadanya. Maknanya alam malakut, alam yang di sebelah tinggi lah atas. Jadi kalau hak kita boleh tengok tu seperti langit, dan segala falak-falaknya, matahari, bulan, bintang. Ini semua hikmahnya Allah Ta'ala buat, selain daripada kita dapat menguatkan iman kita, bukti bahawasanya, dalil bahawasanya Allah itu ada dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Selain daripada itu, hikmahnya manusia ni boleh kira masa, boleh kira minit, boleh kira jam, boleh buat kalender. Dengan penanda arasnya ialah jam, kayak gitu. Sedangkan masa tu bukan jam. Masa tu as-sa'atu hiya ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Masa tu ialah ibarat daripada bergeraknya matahari dengan bulan. Jadi matahari, bulan bergerak ni manusia boleh tahu. Setahun berapa bulan, sebulan berapa hari, sehari berapa jam, sejam berapa minit, seminit berapa saat. Itu dapat dikira kerana bergeraknya matahari dan bulan. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan alam sebelah atas yang dapat kita nampak tengok, yang dapat kita nampak lihat ni. Itu dah. Jadi itulah hikmah Allah Ta'ala jadikan kejadian alam, termasuk dengan diri kita sendiri. Kemudian kalau tak cukup lagi nak menambahkan bukti bahawasanya Tuhan itu ada, dan dialah yang menjadikan segala perkara yang berlaku di atas muka dunia. Summa sufli, kemudian berpindahlah fikiran kamu
Summa sufli ay summa intaqil lin nazari fi alamil mansubi ila li jihati sufli. Gitu. Summa sufli ay summa intaqili, kemudian berpindahlah lin nazari untuk berfikir fil alami pada alam al mansubi yang dinisbahkan li jihati sufli, pada pihak di bawah. Tu. Gapo dia? Yaitu kullu ma nazala minal falakiyati ila munqati'il alam. Tiap-tiap barang yang di bawah daripada planet-planet tadi, daripada bulan, bintang, langit, ila munqati'il alam, hingga kepada bawah daripada bumi yang kita jejak ni. Mana misal seperti kal hawai, seperti udara. Ini bukan kosong ni. Yang kita nampak kosong sebenarnya tidak kosong, ada udara. Sehingga udara ni hikmah Allah Ta'ala buat, kita boleh bercakap dan orang boleh dengar kerana adanya udara. Kalau tidak ada udara, kosong yang kita lihat ni benar-benar kosong, tidak ada udaranya. Maka kalau saya bercakap tak pakai mikrofon, tuan-tuan duduk di telinga, tuan-tuan duduk di mulut saya sekalipun tak dengar apa saya bercakap. Gitu. Nampak tak? Ni telinga tuan-tuan duduk di mulut saya bercakap tak dengar. Pasal tak ada udara. Karena suara ni aradun yakumu bil hawa. Suara tu as-sautu al-aswatu aradun al-a'radu yakumu bil hawa. Suara tu ialah arad, sifat yang menumpang pada jirim udara. Sehingga hikmahnya manusia ni boleh mengembangkan suara. Ni mikrofon, speaker, ni hikmahnya. Boleh buat telefon, handphone. Itu hikmah daripada kejadian udara yang ada ni. Selain daripada untuk menghilangkan rasa panas pada tubuh kita, pasal kipas. Tak cukup lagi dengan udara yang kipas, asbab musababnya kipas kita pasang, aircon pula. Ini kerana ada ciptaan Allah namanya udara. Jadi kalau tak ada udara ni, jangan kata aircon, jangan kata kipas, jangan kata nak cakap telinga tuan-tuan duduk di depan mulut saya, mati boleh jadi kita. Nak sedut udara tak boleh. Oksigen dia panggil ni. Oksigen. Cuba orang menyelam dalam laut tu, kalau tak pakai dia punya oksigen atas belakang tu kan, jawab dia mati. Pasal dalam air tak ada udara. Air tu lawan bagi udara air. Air. Jirim yang halus juga. Sama, udara ni jirim yang halus. Air pun jirim yang halus. Artinya kita boleh masuk di dalamnya. Kita boleh langgar dia. Itu. Adapun meja, dinding, ni jirim juga ni. Tapi jirim yang kasar, yang kerah. Tahu mana kerah? Cuba hatuk kepala kita, nak tengok hak mana pecah. Pecah dinding kau pecah kepala. Ada. Tapi semuanya adalah jirim. Itu kal hawai, seperti udara, wasahabi, dan seperti awan, wal ardi, dan seperti bumi, wa ma fiha, dan apa yang terkandung di dalam perut bumi, kal ma'dani wal bihari wan nabati wa ghairi zalika. Banyaklah dalam perut bumi ni macam-macam galian. Ada air, ada timuh, ada biji timuh, ada apa lagi weh? Mah pun ada kadang-kadang dalam bumi ni, dalam perut bumi. Jadi kita fikir supaya dapat dilalah, dia panggil fatastadillu biha ala wujudi sani'i wa sifatihi. Maka mengambil dalillah kita dengan segala apa yang kita fikir tadi itu, menunjukkan di atas mesti ada sang pencipta yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu dah. Tak cukup tu Quran pun sebut dah.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi, pada kejadian segala langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersilih ganti siang dan malam, malam dan siang. Tapi Tuhan sebut malam dulu baru siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang belayar di atas laut, bima yanfa'un nasa, dengan barang yang memberi manfaat akan manusia, wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in, dan apa yang diturunkan oleh Allah daripada langit, daripada air, daripada langit, fa ahya bihil arda, maka menghiduplah dengan sebab air tadi itu akan bumi yang kering kontang, ba'da mautiha, kemudian daripada matinya bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan Allah menghidupkan pada bumi ini daripada tiap, dengan air tadi itu daripada tiap-tiap yang melata. Tasrifir riyahi was sahabi musakhkhari bainas samai wal ard. Semua sekali tadi itu Allah Taala menggerakkan udara, awan, membelah awan di antara langit-langit ni dan bumi. Itu semua la ayatin liqaumin yaqilun, ialah sebagai tanda, signboard. Signboard Tuhan dia panggil. Dah. Signboard Tuhan. Jadi ayat Tuhan ni ada dua. Satu dipanggil ayatullah Quraniyah. Ayat Tuhan kalau kita baca Quran tu lah. Satu. Ada satu lagi ayat Allah dipanggil ayatullah kauniyah. Ayat Allah kejadian alam ini. Ini pun dipanggil ayat Tuhan juga. La ayatin liqaumin yaqilun. Itu semua Allah Taala buat sebagai tanda. Okey. Dalam Quran ada ayat lain Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menjadikan 7 lapis langit. Jadi hak langit kita tengok itu selapis baru. Nah, ada 7 lapis lagi. Tahu di mana tu hai raya? Kita nak pergi ke langit pertama pun tak boleh. Karena di sananya ada pintu. Sebagaimana Nabi Isra Mi'raj ada kan? Ada pintu. Nak tembus naik daripada langit dunia nak pergi ke langit pertama, ada pintu dia. Ada malaikat yang menjaga. Tapi kita nampak langit dunia, maka kita percaya bahawasanya Tuhan sendiri hak cerita ada 7 lapis tu Tuhan buat. Langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kapal langit ketujuh. Tahu di mana ada 7 lapis langit? Tahu tengok ada lapis langit dunia. Gitu je. Kita nak naik dengan roket Apollo ke apa tak sampai. Demo orang barat tu pernah lah. Nak naik roket Apollo nak pergi ke bulan aja. Hak terbakar pun ada, hak meletup pun ada. Kalau kata siapa pun bercanggah dengan teori sains itu sendiri. Mana? Katanya tak ada udara di bulan. Nampak pacok bendera kibar molek kat situ ni. Tu berigap belaka tak tahu. Pergi ke mana tak tahu. Ikut dia lah. Kita tak payah naik ke bulan pun tak apa. Kita percaya Tuhan sendiri hak cerita. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah lah yang menjadikan, yang menciptakan 7 lapis langit. Dan bumi mislahunna, seumpama langit juga. Mana? 7 lapis bumi. Gitu. Jadi bumi kita ni ada 7 lapis juga. Di bawah daripada tanah yang kita jejak ni, dia ada air. Bawah lagi tu sampai ke kerak bumi tu, katanya orang sains ada tarikan graviti. Kerak bumi tu panah, bergelegak. Kalau kita baca hadisnya, itu api neraka. Di bawah kerak bumi itu api neraka. Sebab tu alam barzakh bagi orang syaqawah
kubur dia tu satu lubang daripada lubang neraka. Gitu kan? Jadi sebab tu ulama kata Nabi kita naik Mi'raj ke langit, tiba-tibanya tengok orang-orang yang kena seksa dalam api neraka. Macam mana? Katanya neraka ni di bawah daripada bumi. Sedangkan Nabi Mi'raj bukan dalam bumi. Mi'raj ni tangga daripada satu langit ke langit, satu langit ke langit. Macam mana Nabi boleh tengok neraka tu ada di atas langit? Maka jawab oleh ulama, itu hanya tamsil jua, tamsilan sahaja. Kerana kalau di langit itu syurga. Jadi bila kiamat bumi ni, syurga yang di atas diturun di bawah, neraka yang di bawah dibuka naik ke atas. Maka dibentangkan sirat untuk kita semua pakat meniti di atas titian tersebut. Titian, bukan jambatan. Kalau jambatan dengan lori boleh lalu. Kata jambatan, sirat tu bukan jambatan, titian. Jarsun mamdud dia panggil. Titian yang dibentang, yang panjangnya dibentangkan di atas permukaan api neraka. Yang tajamnya lebih daripada tajamnya pedang yang tajam, dan halusnya lebih halus daripada rambut yang halus. Kemudian ada kalalik. Ada kalalik ni maknanya pengait-pengait yang akan mengait kaki-kaki mereka yang lalu di atas tu. Sebanyak mana pengait? Ini tak boleh nak bila. Sebanyak mana nafsu kita ikut syahwat kita. Syahwat tu mana keinginan. Nafsu tu hak dalam diri kita sendiri dah. Hak jahat tu dah. Sebanyak mana nafsu jahat kita tu ikut syahwat dia, keinginan dia, maka sebanyak itulah kalalik. Pengait-pengait yang akan mengait-ngait kaki orang yang akan meniti di atas titian sirat. Gitu dah. Baik. Wa yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah lah yang menurunkan pekerjaan di antara langit dengan bumi. Kemarau ke, hujan lebat ke, gempa bumi ke, tsunami ke, apa saja yang berlaku tak kira. Manusia bergerak, manusia berjalan, manusia naik kereta, berhenti, beri aksiden, ikut apa saja berlaku ni. Dia panggil wa yatanazzalul amru bainahunna. Allah lah yang menurunkan, yang menjadikan khija'ah di antara langit dan bumi. Daun pokok gugur ke, angin bertiup kencang ke, burung berterbangan ke, ikut apa saja. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak dan tak diam satu zarah daripada makhluk ni melainkan semuanya perbuatan Allah. Itu. Apa hikmahnya? Lita'lamu, supaya kalian tu mengetahui. Ini la ayatil liqaumin yaqilun. Jadi tanda, ayat mana signboard bagi mereka yang berakal. Orang guna akal. Akal mana? Akal nuraniyah. Kalau akal gharizi itu lembu kerbau pun ada. Akal gharizi ni maksudnya akal lapar cari makan. Dahaga cari minuman. Nak bini beranak cari pasangan. Ngatuk, nak tidur cari tempat kediaman. Sakit perut ke apa, cari jambe. Hak tu tak kena ajar. Jangan kata kita lembu pun pandai. Sebab tu lembu Zapala ni keturunan tak butuh ke, cuma mahal lah sikit kalau dia Malaysia ni. Pasal lembu pun bini, lembu pun makan, lembu pun beranak, lembu pun pandai-pandai. Jadi kalau kau ada akal hak tu tak jadi. Itu bukan kaum yang berakal sebenar-benar. Kaum yang benar-benar berakal ni yang berfikir, siapa yang membuat ni, siapa yang menjadi ni. Tentu sekali bukan seperti yang dijadi. Yang menjadi tidak sama seperti yang dijadi. Maka akal manusia semata-mata nak mengetahui Tuhan tu nama Allah, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan kamalat tu tak boleh melainkan dengan bimbingan daripada syarak. Yakni diutuskan Rasul,
diutuskan Nabi. Maka Nabi lah perantaraan di antara kita untuk mengenal Allah. Nah, maka Nabi lah hak mari raya. Tuhan ni ada dan dia tu tak ada lola. Dah. Tuhan tu namanya Allah. Nama dia tu kita tak nak reka-reka. Kerana tu orang panggil tauqifiyah. Terhenti dengan pemberitahuan daripada syarak. Syarak yang memberitahu bahawasanya nama Tuhan tu ialah Allah. Dia satu saja, tidak dua, tidak tiga. Itulah. Jadi sebab tu kita ni beza kita dengan agama lain. Bukan Allah Tuhan, bukan hanya bukan bezanya Allah tu Tuhan, tak ada beza tu. Tak ada beza. Macam mana Ustaz? Kristian pun iktikad Allah Tuhan. Yahudi pun iktikad Allah tu Tuhan. Nah, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Hei ahlul kitab, ayo mari kita menuju kepada kalimah yang sama di antara kami, di antara kamu. Mana alla ta'budu illallah, bahawa kita tidak menyembah selain daripada Allah. Jadi orang Kristian, orang Yahudi itu pun mengiktikadkan Allah Tuhan. Nah, hatta abadatil ausan, penyembah berhala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau ditanya siapa yang buat langit, buat bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. La yaqulunna Allah, pasti mereka jawab Allah. Taknya bodoh dia nak jawab Al-Lata Al-Uzza buat langit bumi. Dia buat Al-Lata Al-Uzza. Tak kata ni. Apa beza mana ustaz kita dengan dia? Bezanya kita hanya Allah sahaja Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu dia panggil tauhid. Itu dulu kita baca. Summa salamullahi ma' salatihi 'alan nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad dinu 'anit tauhidi. Minta rahmat sejahtera turun dan tetap di atas Nabi. Nabi kita Muhammad SAW ni diutuskan dengan tauhid, ai bi talabit tauhid ala ummati. Menuntut tauhid, mana mengesahkan Allah Taala di atas umatnya. Jadi orang Kristian pun memang Allah pun Tuhan dia. Tapi bukan hanya Allah Tuhan. Ini beza. Nah, ada 3 Tuhan. Tuhan bapa, Tuhan anak, Tuhan mak. Ataupun Tuhan tu satu daripada 3 Tuhan tu satu sebenarnya, pecah jadi 3. Ataupun Tuhan tu ada satu sifat ilmunya cabut daripada zat dia, jatuh atas muka bumi jadi Isa. Itu macam-macam lah. Ya, sama dia tu banyak ulak pecahnya, faham ni? Ya, macam-macam Kristian tu ada Katolik, ada apa mazhab apa tu? Macam-macam mazhab jugalah. Protestan lah, macam-macam nak sebut payah. Protestan kau menata apa nanti ni? Macam-macam pula fok dia pun. Jadi memang mereka pun mengakui Allah tu Tuhan. Yahudi pun mengakui. Tapi waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Tapi orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Kayak gitu. Jadi sebab tu kalau di negara Arab tu, dia tak timbul dah isu kalimah Allah ke apa, tak ada timbul. Pasal Bible Taurat dia baca tu bukan setakat kalimah Allah, sebutir bahasa Arab. Sebutir bahasa Arab. Taranum lagu Bayati. Betul. Itu lalu tepi gereja orang seduk Mesir. Ni taranum sedap suara lagu. Surah apa tak pernah dengar surah. Rupa-rupa bukan Quran, apa? Bible, Injil dia. Tapi bahasa Arab. Baca dalam bahasa Arab. Jadi kalimah Allah bukan kalau kalimah Allah habis dengan bahasa Arab lah. Bismillahirrahmanirrahim apa ada lah. Itu. Lepas tu ada tak kristianisasi sana? Ya tak timbul. Pasal kalau kita akidah kuat nak takut pasal apa? Ya gini, orang yang takut ancaman akidah ni bermakna dia tu tak kuat akidah, terancam akidah dia. Rasa terancam. Lalu tepi gereja tu rasa gugur iman dia ni. Sudah ada barai dudak-dudak. Kalau iman orang kuat, ada. Padri masuk dalam taman dia, bukan halau dengan parang, dengan pisau, dengan kelewai, itu mencemarkan nama agama Islam kita.
Ada kan? Viral dulu. Padri masuk nak berdakwah dia, agama dia. Halau dengan pagang. Marah kat sini. Itu. Bimbel takut memurtadkan orang Tamil ni. Iya kena takut juga, tapi kalau sudah iman kuat takut pasal apa? Bahkan perilaku kita seperti itu itulah mencemarkan nama baik agama. Kalau iman kita kuat, padri masuk mari nak berdakwah, kita ahlan. Ahlan wa sahlan. Dakwah nak dakwah. Lepas tu kita dakwah dia balik. Kita berargumentasi, kita berdalil berhujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukan dengan pedang, bukan dengan kelewat, bukan dengan pagang. Nama agama saja Islam. Salama yaslumu salman wa silman wa salamatan. Dengan mana istislam, damai, selamat, tenteram, aman. Kayak gitu. Tapi tak tenteram, gelisah. Takut dia. Jadi autoriti agama kita menghalang, itu tanggungjawab dia sebagai nak menjaga agama. Tapi agama ni bukan tanggungjawab autoriti agama saja, majlis agama, jabatan mufti, bukan hanya dia saja, bukan. Kalau mati esok muka nak kita tanya man rabbuka, tanya pejabat mufti, tanya majlis agama gitu. Boleh, masing-masing kita kena jaga agama kita masing-masing. Betul? Jadi majlis agama ataupun jabatan agama, autoriti agama menghalang, melarang penganut agama lain di negara kita khususnya daripada menggunakan kalimah Allah di dalam kitab-kitab suci mereka. Itu fatwa atau ijtihad autoriti agama, kerana melihat kefahaman agama umat kita ni masih lagi belum hebat, belum tinggi, belum selevelnya dengan orang Arab di Mesir lah. Betul, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makan wal ashkhas. Berubahnya hukum bahasa ijtihad itu sebab berubahnya tempat, masa, suasana dan sebagainya. Memang bezalah. Tentera Arab, tentera Mesir ke tentera Arab, Jaishul Misra itu wajib hafiz Quran. Tentera Malaysia wajib hafiz Quran. Kagak pun tak hafal Quran. Sama dak level dia. Kurang sikit. Kurang sikit. Kalau tengok khonawat channel-channel Arab, kalau wartawan freehair ni perempuan. Boleh sambung kaedah fiqh, hadis Nabi, innamal a'ma binni wa innamal likulli imrin ma nawa. Boleh sambung. Al umuru bimaqasidiha. Hukmul wasaid ka hukmil maqasid. Ma la yatimul wajib illa bi wal wawai. Freehair ni ada di Malaysia kita wartawan. Qul huwallah silap tak boleh nak habis lagi. Kuliah silap tukar lagi. Jadi oleh kerana pertimbangan neraca ilmu wakil realitinya, maka kerana itu autoriti agama kita melarang. Padahal ada larangan tak? Tak ada larangan. Memang tak ada larangan. Memang Tuhan dia buat Allah. Iya, sekira-kira hakikat pun semua. Siapa lagi Tuhan? Tak ada Tuhan lain dah selain pada Allah. Tapi di atas kebimbangan tu maka dilarang. Tapi boleh kita nak mengharap hanya semata-mata autoriti agama yang menjaga agama? Tak boleh. Kita yang kena menjaga agama kita, keluarga kita, anak bini kita, orang taman kita, masyarakat kita, orang kampung kita, negeri kita, negara kita. Jadi kalau diajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kukuh, pegangan yang kuat, benteng yang kukuh, yang kuat, tak ada timbul istilah ancaman akidah. Tak ada timbul. Pasal tak terasa terancam pasal akidah kita kuat. Macam kita puasa lah, anak-anak duk makan burger tepi kita, anak-anak kecil duk makan burger, ada rasa terancam. Titik Elio tengok, dia orang tua tengok budak makan burger, titik budak tak apa tak puasa, dia orang tua dah, titik Elio terancam iman dia rasa nak buka puasa juga. Mana dia punya iman tak kuat tu. Orang iman kuat siapa makan pun depan, kalau dia puasa tetap dia puasa. Betul? Terancam tak? Dah. Nak ancam apa? Iman dia kuat. Jadi kalau iman kita kuat, tidak ada istilahnya terancam akidah. Ancaman akidah ni untuk mereka yang akidahnya tidak kuat. Tak belajar, tak atas nak ngaji,
Pasal duduk bimbang, takut esok acong tanya anak kita nama Selamat ni. Nak pergi mana Selamat? Nak pergi masjid sembah Allah. Oh, mari ke gereja. Gereja pun sembah Allah juga. Oh, iya ke? Okey, jom. Tapi kalau cucu kita, cicit kita tu kuat akidah. Acong kata mari ke gereja sembah Allah juga. Tak sama aja. Allah yang awak iktikad tu tak sama dengan Allah yang kami iktikad. Akhirnya kuat akidah tu. Nah, terancam tak? Tak terancam lah kalau kita tu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kamu dan diri keluarga kamu daripada kena bakaran api neraka. Bagaimana pelihara diri, pelihara anak bini daripada kena bakaran api neraka? Kata Ibnu Abbas, faqihuhum fiddin. Beri faham mereka itu dengan agama. Bukan beri semangat agama, bukan. Beri faham agama. Semangat tu pasti ada. Hatta orang jahil pun, kalau Islam dia tu diancam, tak boleh dia. Dihina, dia sendiri tak semayat pun ni. Tapi tak boleh orang hina agama dia. Kayak gitu. Semangat, ghirah dia panggil. Agama tu ada pasti. Tapi boleh dengan semangat itu saja. Jangan. Nanti kita ditipu. Ditipu oleh orang-orang yang menunggang agama. Kata Ibn Rushdi, idza anta tahakkama ala jahili. Kalau kamu nak menguasai di atas orang yang bodoh. Idza anta tahakkama ala jahilin. Kalau kamu nak menguasai di atas orang yang bodoh, fa'alaika an tataghallafa kulla batilin bighilafin diniyin. Maka wajiblah kamu membalut tiap-tiap kebatilan tu dengan balutan agama. Itu pasti orang bodoh itu cepat. Ni. Pasal ghirah dia semata. Dia guna emosional dia tak boleh. Akal dia kurang. Sedangkan Islam ni mengajar kita supaya gunakan akal. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tanzurun, la ayatil liqaumin yaqilun. Kayak gitu. Li ta'lamu, supaya kamu tu berpengetahuan, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah di atas tiap-tiap makhluk ni dialah zat yang maha amat berkuasa, kerana di zatnya berada sifat berkuasa. Wa annallaha bikulli syai'in wa annallaha wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan meliputi Allah Taala dengan segala sesuatu. Nisbah pengetahuannya. Itu. Jadi dinuna bunyan wa 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli wala 'ala emosi. Agama kita tu saya tambah tu. Sayyidina Ali kata, agama kita tu dibina di atas ilmu, bukan munasabah akal semata-mata, apalagi tambah dengan emosi. Tidak. Neracanya ialah timbang ilmu. Habis itu. Baik. Setelah mana kalian tu berfikir, melihat segala alam kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, daripada langit, bumi, silih berganti siang malam, kapal yang berada di atas laut. Sekarang ni bukan kapal ada di atas laut saja, di atas air saja. Kapal yang ada di atas udara, kapal terbang. Itu tambah lagi. Walaupun Tuhan tak sebut, tapi cukup dengan Allah Ta'ala kata, was-sahabil musakhkhari bainas sama. Dipermudahkan udara ni, awan-awan ni dibelah. Awan dipermudahkan perjalanan pada udara. Itu. Coba kapal terbang kalau tepuh awan yang tebal, bergegar tak? Bergegar. Kenali, ya Allah, ya Rabbi, selamatlah. Jadi kalau tika semua itu bermakna Tuhan belah awan, permudah. Walaupun dalam Quran ni sebut hanya kapal wal fulkil lati tajri fil bahri, tapi termasuk juga kapal terbang. Itu kapal laut zaman dulu, kapal terbang. Ya, zaman sekarang. Kalau sudah begitu, tajid, nescaya mendapatilah engkau bihi, dengan dia, ai bima zukira, dengan apa yang disebut tadi, diri kamu, langit, bulan, bintang, cakrawala, gitu juga bumi, segala galian-galian bumi, biji timah dan sebagainya, apa sahaja yang ada pada bumi ini, tajid bihi, nescaya mendapati engkau dengan dia,
sun'an, akan penciptaan, masnu'an, benda yang dicipta, badi'al hikami. Badi' maknanya apa nama dia? Reka yang tanpa ada plan, gitu. Bukan duk contoh tu macam kita nak buat apa kan ada plan. Masjid ni ada plan. Oh, tak ada plan ke? Mampu tu ke? Nah, tak cakap susu batu, gaul semi lah. Tak tahu sudah mana. Ada plan. Tuhan dah badi'us samawati wal ard. Allah tu badi'us samawati, yang mencipta langit bumi tanpa ada plan. Bukan duk tu contoh tu dah. Gitu. Nescaya kamu mendapati dengan ini makhluk alam ini sun'an, penciptaan makhluk, badi'al hikami. Nah, reka cipta yang kukuh, yang teguh. Nah, reka cipta yang kukuh dan teguh. Kemudian kita sambung semula pula 1.15 dah. Lakin sungguh kata teguh, bihi dengan kejadian alam ini, qama berdirilah dalilul adami, oleh dalil asal muasalnya makhluk ini tidak ada. Habis itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian, untuk